Baik, terima kasih Elvin. Itu dah dia hashtag Bah Undi 2020. Jadi rakyat Sabah tunaikan tanggungjawab anda untuk mengundi. Betul. Kerana undi anda cukup penting untuk menentukan masa depan yang paling penting jaga SOP dan ala-ala untuk kita bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, iaitu Profesor Emeritus Dr. Baja Baidai, pakar ekonomi. Kita nak tanya jugalah sebab esok kita akan hari yang cukup besar untuk rakyat Sabah. Apa pandangan, dan sebab kita disifatkan pihak yang Sabah kali ini luar biasa. Maknanya kita 1.1 juta orang akan mengundi dan ada 130 lebih orang calon dan saya rasa ini pilihan raya yang sangat sengit. Siapa pun yang menang, dia bukanlah menang majoriti besar, tapi dia boleh menubuhkan kerajaan, insya-Allah. Baik, daripada berkenaan pengundian yang akan berlangsung pada esok 26 September, tarikh yang cukup penting yang pastinya akan menjadi fokus kita. Tapi sekarang ni fokus kita adalah berkenaan dengan inisiatif kerangka tambahan khas ataupun kita prihatin yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 2 hari yang lepas. Jadi Prof sebagai pakar ekonomi, orang yang relevan untuk menceritakan berkenaan kita prihatin ini. Kita lihat kita prihatin ini merupakan kesinambungan daripada pakej-pakej sebelum ini, antaranya pakej prihatin tambahan dan juga penjana. Bagaimana Prof melihat kesinambungan daripada inisiatif ini dalam membantu pemulihan ekonomi negara? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin merupakan satu package yang sudah semakin cekap berbanding dengan yang sebelumnya. Package ini akan meliputi lebih daripada 13 juta penerima dan dengan jumlah 10 bilion. Itu merupakan satu yang sangat cekap. Sebelum ni kita dah berbelanja 35 bilion. Dan semua ni merupakan bantuan tunai kepada orang ramai. Dan ini merupakan satu yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita, di mana kerajaan memberikan bantuan terus kepada kumpulan-kumpulan penerima sebegini. Dan ini dilihat oleh rakyat sebagai satu simbol kerajaan yang prihatin. Dari segi jumlahnya mungkin tak banyak. Penyaman pemberian untuk geran perniagaan pun hanya 3,000 seorang, tapi dari segi semangatnya ini melambangkan bahawa benar-benar kerajaan menonjolkan maknanya slogannya untuk menjadi kerajaan prihatin. Malaysia prihatin. Betul. Dan kalau kita melihat keseluruhan skop, kalau kita daripada segi aspek rakyat itu sendiri yang menerima manfaat tersebut, tentunya tersenyum lebar akan dapat bantuan. Tapi apa kesannya kepada ekonomi negara kita? Okey, tentunya kita mengharapkan kesan dan kesan ini biasanya dilihat dari apa yang dipanggil kesan pengganda. Kerana apabila 10 bilion ini diberikan kepada kumpulan 13 milion ini, mereka akan berbelanja. Dan apabila mereka berbelanja, dia akan mewujudkan apa yang dipanggil permintaan berkesan, di mana mereka akan membeli di pasaran, dan ini akan menaikkan permintaan barang, dan pengeluar-pengeluar akan mengeluar, dan apabila pengeluar mengeluar, mereka perlu menambah kapasiti pengeluaran, mereka akan mengambil pekerja dan membuat pembelian daripada firma-firma lain. Jadi ini memberikan kesan pengganda. Tapi kesan pengganda seperti ini sebenarnya kesan pengganda jangka pendek, hanya berlaku sekali, tidak ada ulangan, berbanding dengan perbelanjaan kerajaan untuk misalnya membina MRT yang dia akan berlaku berterusan untuk berpuluh tahun misalnya. Dan kita lihat inisiatif-inisiatif yang dikeluarkan, dilaksanakan oleh pihak kerajaan sejak dari awal lagi merupakan inisiatif sebahagian daripada 6R exit strategy untuk memulihkan negara kita. Bagaimana Prof melihat melalui pakej kita prihatin ini, dari segi perinciannya, geran khas prihatin itu dapat merangsang perniagaan-perniagaan yang terjejas sekitar 30% daripada tahun sebelumnya. Kerajaan telah berbelanja lebih 260 bilion dan kemudian daripada jumlah itu 35 bilion dalam bentuk tunai. Dan kali ini kerajaan nak berbelanja 10 bilion
dan dia melibatkan 1.3 juta pekerja yang kini bekerja di syarikat yang mempunyai pekerja kurang dari 200 orang. Jadi untuk 3 bulan ke hadapan, setiap pekerja ini akan mendapat RM600 sebulan. Jadi ini dapat meringankan beban perniagaan dan di masa yang sama meringankan beban pekerja kerana mereka akan mendapat gaji tambahan. Itu satu kumpulan yang penting. Kemudian ada 200,000 orang peniaga mikro yang akan diberikan pemberian RM3,000 seorang untuk memulakan kembali perniagaan mereka yang telah tergencat disebabkan oleh penutupan ekonomi pada bulan April dahulu. Kemudian ada lagi pemberian terus melalui skim prihatin, ada lebih kurang 7.1 bilion, 7.1 juta orang, kumpulan B40 yang akan menerima RM1,000 bagi yang berkeluarga, RM500 bagi yang bujang. Kemudian ada kumpulan M40 yang akan ini jumlahnya lebih kurang 4.1 juta orang, juga akan menerima bantuan sebanyak RM600 untuk mereka yang berkeluarga, RM300 untuk yang bujang. Jadi kesemua ni melibatkan 10 bilion. Satu jumlah yang walaupun kecil, tapi nampak sangat berkesan, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Dan tumpuan juga turut diberikan kepada Geran Khas Prihatin GKP. Mana Tan Sri Muhyiddin juga menyatakan kerajaan setuju untuk buka semula permohonan GKP bermula 1 Oktober depan ni hinggalah 31 Oktober untuk pastikan lebih ramai lagi peniaga mikro yang mendapatkan inisiatif terbabit. Saya beri fokus pada peniaga-peniaga usahawan-usahawan kita sebab apa? Apabila bantuan diberikan kepada mereka yang harus membantu kembali untuk memulihkan ekonomi negara kita secara tidak langsung. Mana ini kita menjurus kepada industri mikro dan juga PKS itu sendiri yang sebenarnya perlu bijak untuk mengatur strategi supaya bantuan yang diberi itu tidak disia-siakan. Sebagaimana mereka perlu lakukan. Betul, RM3,000 seorang bukanlah besar, tapi RM3,000 sudah cukup untuk memulakan perniagaan. Misalnya ada kes 2 orang pramugari yang memulakan perniagaan pasangan suami membersihkan kereta, polis kereta itu. Dengan RM3,000 itu sudah mencukupi untuk membeli barang-barang keperluannya kerana mereka beroperasi dari rumah dan mereka pergi rumah ke rumah. Begitu juga mana setiap keluarga perlu memikirkan bagaimana mereka boleh memulakan sebuah perniagaan tak kira berapa kecil dan mula dari rumah dan menggunakan kemudahan sistem internet untuk memasarkan melalui WhatsApp dan sebagainya. Ini akan menjadi satu benih untuk memupuk budaya keusahawanan di kalangan kumpulan pekerja, sebab kumpulan pekerja di Malaysia hari ini kebanyakan suri rumah lebih 80%, isi rumah 80% terlibat dalam pekerjaan dan mereka terlalu bergantung kepada alam pekerjaan, sedangkan sebenarnya mereka mempunyai kemahiran dan peluang untuk memulakan perniagaan. Jadi kita lihat banyak inisiatif yang diberikan untuk mendukung golongan PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana yang merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara dan menyumbang kepada peratusan besar kepada KDNK negara secara amnya. Bagaimana Prof melihat sejak dari awal inisiatif ataupun pakej-pakej yang dikenal kerajaan sehingga ke sekarang ini perkembangannya, senarionya, impaknya kepada PKS negara kita? Sebenarnya 16 Mac merupakan satu tragedi besar apabila kerajaan membuat keputusan untuk menutup ekonomi keseluruhannya. Mana kesemua mereka tidak boleh berniaga, terpaksa duduk di rumah, tergencat aktiviti mereka dan kehilangan pendapatan hampir 3 bulan. Tapi kemudiannya beberapa pakej rangsangan diberikan dan mereka telah mula berani keluar memulakan perniagaan. Setengahnya telah melakukannya dengan sangat baik. Kalau dulu mereka hanya menjual di tepi jalan, hari ini mereka boleh membuat penghantaran
setengahnya menggunakan kemudahan seperti Food Panda misalnya, dan setengahnya menggunakan sistem internet dan menerima tempahan melalui internet. Yang ini kita sebenarnya tidak pernah memikirkan bahawa peniaga-peniaga mikro kita boleh sampai ke tahap itu. Tetapi masih banyak lagi yang masih terkedu kerana tidak berani memikirkan apa yang nak dibuat. Yang ini yang kita nak perlu berikan mereka lebih dorongan, dan insya-Allah bantuan yang 3,000 ini boleh menjadi asas. Sekurang-kurangnya ini memberikan insentif kepada mereka untuk memulakan sesuatu, kerana ada pemangkin kepada aktiviti ini. Okey, baik. Tapi di penghujung ini, Prof, mungkin pandangan pemerhatian daripada Prof sendiri, sampai bila sebenarnya ransangan pakej seperti ini perlu diteruskan? Okey, sebenarnya dia tidak boleh berhenti di akhir bulan Disember. Kerana kalau kita lihat pandemik ini pun belum berakhir. Kesnya semakin kuat, dan Ketua Pengarah Kesihatan meramalkan bahawa kes COVID-19 akan menjadi lebih serius dalam masa hadapan ini. Dan kita perlu memikirkan bagaimana nak mewujudkan lagi kaedah bantuan khususnya kepada kumpulan-kumpulan yang memerlukan, kumpulan B40 dan M40 ni. Tapi sekarang masalahnya kita sebenarnya hampir kehabisan kapasiti. Mana kita the dry powder dah habis dah. So bagaimana kita nak cuba membantu? Ini masalah dalam negara kita kerana kita mengamalkan sistem ekonomi bebas, free enterprise. Kita tak memikirkan yang kerajaan perlu membantu rakyat-rakyat khusus sebenarnya. Jadi kita tidak ada reserve untuk itu. Di negara maju misalnya mereka mewujudkan sistem apa yang dipanggil payroll tax, cukai ke atas payroll yang dikenakan ke atas majikan, dan majikan bayar cukai ini, dan kerajaan simpan dalam satu endowment fund, dan apabila keadaan begini berlaku, mereka ada kapasiti ini. Di US misalnya mereka memerlukan 3 trilion US dollar untuk membayar kumpulan yang tak ada kerja ni. Dan sebenarnya kerajaan ada kapasiti untuk itu. Jadi kita di Malaysia, kita perlu mulai dari hari ini memikirkan bagaimana kita nak mewujudkan satu tabung endowment sebegini untuk bukan saja kumpulan pekerja, tetapi kumpulan B40 dan kumpulan-kumpulan perniagaan mikro tadi, untuk boleh menangani mereka di masa akan datang. Penerangannya cukup cantik sekali mengenai kerangka inisiatif tambahan khas. Kita prihatin, yang menunjukkan kerajaan kita pada hari ini merupakan kerajaan yang cukup prihatin, bukan saja untuk mendukung ekonomi negara kita, tapi malah untuk kita membantu rakyat Malaysia yang terbeban akibat pandemik COVID-19. Betul. Dan bila dah dibantu, maka kita perlu menyumbang kembali pada negara. Jangan lupa itu juga, ya. Dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Emeritus Dr. Bajir Baidai, pakar ekonomi, bersama kita pada waktu ini berkongsi tentang inisiatif tambahan pulih ekonomi. Kita prihatin. Terima kasih sekali lagi, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, dan selepas ini kita akan bersama-sama Aziz untuk pastikan sahih. Tapi terlebih dahulu kita berehat seketika. Ya.